Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel Adam Iman. So, hari ni aku nak buat video cerita seram lah. Aku nak cerita seram daripada orang lain dan daripada aku sendiri. Cuma daripada aku sendiri ni tak seram mana. Aku start dengan cerita aku dululah. Okay. Aku merupakan pelajar SPM 2023 dan baru-baru ni aku ada masuk asrama. Dalam 2 bulan macam tu. Lepas 2 bulan tu aku keluar. Sebab itulah Okay, cerita dia macam ni. Pada satu malam tu, tak silap aku malam cuti. Waktu tu cuti hari Sabtu ataupun hari Ahad macam tu lah. Dekat asrama aku ni, setiap pelajar dia dibenarkan untuk pegang phone. Maknanya kalau hari sekolah tu phone akan dipegang oleh warden. Bila hari cuti, warden akan bagi dekat pelajar lah. Cerita dia macam ni. Malam tu dalam pukul 3 pagi macam tu lah, aku tak tidur lagi. Silap aku juga kot, sebab aku tak tidur malam tu kan. Sebab kita tak tahu kan benda tu nak jadi, sebab tu kita tidur lambat. Okay. Malam tu aku tengok lah cerita lawak dekat YouTube tu, dekat TikTok tak silap aku. Tengah gelak-gelak slow lah. Aku gelak slow je. Takkan kalau aku gelak kuat-kuat kan bangun pula roommate aku kan. Jadi aku pun gelak. Tengah gelak-gelak tu tiba-tiba aku dengar satu suara ni. Suara tu dia bukan macam suara burung tau. Dia macam suara halus yang tengah ikut aku ketawa. Suara tu dia macam tapi lagi halus. Aku tak pandai nak buat suara tu. Dia macam ikut aku gelak. Dan bunyi tu dekat dengan aku. Orang kata kalau bunyi dekat ni kan dia duduk jauh. Tapi kalau bunyi ni jauh, dia ada dekat dengan kita. Tapi bunyi tu dekat dengan aku. Aku rasa bunyi tu memang jarak dia tak jauh daripada aku. Aku rasa macam dekat pintu. Dekat depan pintu. Dan pintu bilik aku tu dia pintu, tapi tombol pintu dia tu tak ada. Maknanya pintu tapi ada lubang tu. Aku risau apa? Bunyi tu aku tak risau sangat lah. Risau tu ada, cuma risau sikit lah. Yang aku risau kan tiba-tiba kan aku nak tidur kan, tiba-tiba ternampak pula ada benda dekat lubang tu kan. Tapi Alhamdulillah lah aku tak nampak kan. Kalau aku nampak tu memang tak tahu nak cakap apa kan. Bunyi tu aku ingat sampai sekarang. Dan ya, disebabkan bunyi tu aku dah tak tidur lambat lah dekat asrama tu. Cuma kalau ada kawan-kawan aku yang tidur lambat, aku join lah. Tu je cerita aku. Cerita aku ni bunyi je. Orang lain mungkin nampak ke apa kan. Tapi asrama aku tu banyaklah ceritanya. Okey, seterusnya kita akan ceritakan cerita seram daripada orang lain pula ya. Cerita ni disampaikan oleh seorang lelaki ya, bukan perempuan. Dia nak dikenali sebagai Dani. Itu bukan nama sebenar ya. Cerita dia bermula pada mula-mula dia masuk asrama. Masa tu mungkin dia form 1. Dia form 1. Dan cerita ni bukan dia yang lalui, tapi dia dengar daripada senior dia. Biasalah senior ni bila dia dah orang kata apa, dah senior ni banyaklah pengalaman daripada dia form 1 sampai dia form 5. So cerita dia bermula pada pukul 10 malam macam tu. Biasalah kalau pukul 10 tu biasa setiap asrama ni dia akan light off. Dan bila hari first dia dekat asrama ni, malam tu lepas light off, senior dia yang duduk dekat bilik dia ni panggil dia dengan budak-budak lain lah, yang mana yang baru masuk tu. Senior dia cakap, "Oi, korang ni budak-budak baru kan? Korang tak tahu lagi apa benda yang ada kat sini, dan korang kena tahu apa benda yang ada kat sini. Lagi-lagi budak-budak yang baru masuk ni." Lepas tu Dani ni dia macam pelik lah, kenapa senior dia cakap macam tu kan. Dan disebabkan dia nak hormat senior dia tu, dia tak tanya lagi lah kenapa semua tu dah dicakap macam tu lah. Dan senior dia berpesan, kalau malam-malam dengar bunyi loceng, jangan tegur, jangan pergi pandai-pandai nak tengok ke, jangan berani-berani nak keluar daripada bilik.
Dan senior dia pun berpesan untuk kalau ada siapa-siapa yang dengar bunyi loceng tu, bacalah doa minta perlindungan. Dan masa tu Dani ni baru ada keberanian untuk tanya senior dia. Dia tanya, kenapa abang cakap macam tu? lebih kurang macam tu lah dia cakap. Dan senior dia ni pandang dia dengan muka yang tegas dan garang. Dia rasa macam senior dia tu nak marah dia lah. Dan senior dia cakap, Tak apalah, aku cerita kat korang. Tapi korang kena ingat pesanan aku tadi. dia cakap macam tu. Dan senior dia pun bercerita bahawa sebelum sekolah ni dibina, kawasan tapak persekolahan ni merupakan hutan belantara. Uish, hutan belantara? Macam hutan Amazon. Dan senior dia cakap, biasalah hutan ni kita tak tahu apa yang duduk dalam ni. Mungkin ada haiwan dan mungkin ada juga makhluk-makhluk halus yang duduk dekat kawasan-kawasan tu lah. Dan biasalah kalau nak buat sekolah ni mestilah kena tebang pokok. Dan berkemungkinan dekat pokok-pokok tu ada makhluk halus yang tinggal kat situ. Dan dia cakap siapa je yang tak marah kalau kawasan rumah dia ditebang atau dirobohkan ataupun dihancurkan. Lepas tu senior dia cakap, lepas daripada sekolah ni siap dibina, banyak gangguan yang dilalui oleh pelajar-pelajar dekat sekolah tu dan terutamanya di asrama tu lah. Dan dia cakap ada orang buat perjanjian iaitu makhluk halus tu boleh pilih mana-mana bilik di asrama tu untuk dijadikan tempat tinggal. Dengan syarat makhluk halus tu tak boleh kacau mana-mana pelajar ataupun budak asrama dekat situ lah. Dan Dani pun tanyalah, Apa kena-mengena dengan bunyi loceng tu? lepas tu senior dia pun cakap. Aku tak bercerita lagi lah, sabarlah. Lepas tu senior dia ni pun sambunglah bercerita. Dia cakap, pada satu hari ni ada seorang budak yang beragama Hindu ni, dia pindah ke sekolah tu. Dan dia ada bawa satu patung Buddha. Tak pasti patung Buddha ke apa, tapi dia cakap patung Buddha tu dia bawa masuk ke dalam asrama. Dan dia cakap berkemungkinan dekat patung Buddha tu ada something like benda-benda gaib lah, makhluk halus ke apa, wallahualam lah. Dia cakap yang menjadi masalahnya adalah benda yang ada dalam patung tu tak disukai oleh makhluk yang menetap dekat asrama tu. Dan dia cakap pada satu hari tu, tak tahulah, aku pun tak tahu nak percaya ke tak cerita ni, tapi aku tetap nak cerita juga. Dan senior dia ni pun cakap ada seorang member dia ni, dia ni macam orang kata apa, hijab dia terbuka. Dan pada satu hari tu dia nampak ada seekor makhluk yang berbulu besar ada dekat dalam satu bilik tu. Dan disingkatkan cerita, budak tu nampak makhluk besar tu, makhluk berbulu tu tengah bergaduh dengan makhluk yang ada dalam patung Buddha tu. Dan dia pun pengsan sebab mungkin dia terlalu takut. Tak tahulah cerita dia macam mana, tapi dia cerita kat aku macam tu lah. Dan selepas kejadian tu, warden panggil seorang pakar perubatan untuk tolong masalah tu lah. Dan nak disingkatkan ceritanya lagi, kedua-dua makhluk tu dapat dihalau. Cuma makhluk yang ada dalam patung Buddha tu bersifat degil ya. Dia degil, dia tak nak keluar daripada tempat tu dan dia rasuk budak-budak dekat situ sehingga menjadikan sebuah kes tu semakin berat lah. Ada yang kena rasuk sampai lari masuk hutan. Dan alhamdulillah lah sekarang dia cakap sekolah tu dan dekat asrama tu dah kurang gangguan. Sebab dekat asrama tu dia kata
budak-budak sekarang pun dah tak ambil tahu dah pasal benda-benda macam tu. Dan sekarang pun dia dah jadi senior dan dia tak pernah cerita ni dekat siapa-siapa kecuali aku. Gitu. Tapi aku tak tahulah cerita ni betul ke tak. Dia cakap dia nak rahsiakan nama dia dan nama sekolah dia. Kesimpulan yang aku boleh buat dalam cerita ni ialah benda tu ada dekat mana-mana, tapi kita tak perlu takut sangat. Kita boleh percaya benda tu sebab kita memang perlu percaya perkara gaib. Tapi kita jangan terlalu takut supaya kita tak apa? Macam mana supaya benda tu tak kacau kita lah kan. Biar kita ni berani. Jangan berani boleh, tapi jangan cakap besar lah kan. Dan mungkin itu saja daripada aku untuk video kali ni. Mungkin insyaAllah kalau korang ada cerita seram ataupun cerita-cerita yang korang pernah dengar ataupun yang korang lalui, korang boleh check je aku dekat IG ataupun dekat mana-mana social media aku, dan aku akan cuba untuk ceritakan cerita korang ni lah. So terima kasih sebab dah menonton video ni. Walaupun aku rasa video aku ni, ya aku pun baru je menjinakkan diri dalam konten-konten bercerita macam ni. Aku kekok sebenarnya, tapi itulah, aku cuba sedaya upaya untuk menyampaikan cerita ni. Jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.